Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir dan juga jawatan kuasa khusus tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah tuan-tuan Allah, dalam kita menunggu waktu maghrib pada malam ini, lebih kurang dalam 39 minit saya rasa, insya-Allah sebelum isyak, mari sama-sama kita mengingati wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, demi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka pada malam ini kita akan ulang kaji pada satu ibadat yang sebenarnya cukup penting dalam melengkapkan akidah dan syariat kita, dalam melengkapkan kehidupan kita, pekerjaan kita di dunia ini, tuan-tuan. Dan alhamdulillah pada rakaat pertama tadi, Imam sebenarnya membacakan ayat Al-Quran, satu perintah Allah ataupun satu petunjuk Allah SWT. Apabila kita ditimpa musibah, maka perkara pertama, tuan-tuan, apabila ditimpa malapetaka, baik dalam bersifat sakit, kemalangan dan seumpama dengannya, maka hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ucapan ini, tuan-tuan, bukan semata-mata bila kita mendengar dan kita mendapat berita orang meninggal maka kita pun menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi sebenarnya adalah merupakan satu ungkapan zikir, doa yang cukup penting kepada orang Islam yang ada ilmu dan mempercayai kepada pentingnya kita mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah, perlindungan Allah dalam banyak keadaan. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, baru-baru ni apabila jiran saya diuji oleh Allah SWT, tuan-tuan dah baca berita yang kemalangan negeri di Batang Kali, salah seorang yang itu merupakan jemaah surau kami, jiran kami, sepasang suami isteri. Dia berlaku dua pasang suami isteri. Satu suami isteri Muslim bawa balik daripada hospital di siang hari lebih kurang pukul 10.55. Terkorban, tuan-tuan, suami isteri, tetapi suami itu terkorban, isteri cedera parah, dan alhamdulillah diberitakan bertambah baik, tetapi agak kecederaan yang serius. Namun satu lagi suami isteri, pasangan bukan Melayu, iaitu berbangsa Cina, dua-dua meninggal di tempat kejadian dan dilanggar oleh sebuah kereta. Ringkas ceritanya, tuan-tuan, taman kami menerima beberapa kematian ahli qaryah dalam keadaan aksiden, dalam keadaan yang agak menyedihkan dari sudut ujian tersebut. Maka sebab itulah, tuan mati Allah, kehebatan Islam ini kerana ilmu, tuan-tuan, mengajak kita kepada kepentingan kita berzikir, berdoa, bertaubat dan beristighfar setiap hari sepanjang masa. Memandangkan kenderaan yang dinaiki oleh yang teruk total loss, tuan-tuan, termasuk pernah menumpangkan kami sekeluarga Avanza tersebut ke KTM pada 3 tahun yang lepas. Jadi
anak-anak saya menangis bila mengenangkan kebaikan jiran ini. Dan jiran-jiran meminta saya, ada ke Ustaz dia kata Nabi pesan pasal kenderaan ni, berkenderaan ni Nabi pesan, ada ke hadis Nabi? Itu biasalah tuan-tuan kadang kita ditanya. Maka dalam kitab Imam Bukhari bernama Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, satu hadis Nabi SAW yang jelas yang Nabi sebut, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Nabi kata ni tuan-tuan hadis sahih. Pertama, al-maskanul wasi'. Yang pertama, rumah yang lapang. Rumah yang lapang di antara tanda-tanda kebahagiaan. Yang kedua, Nabi kata al-jarus salihu, jiran yang salih. Yang ketiga, al-markabul hani'u, kenderaan yang elok. Jadi tuan-tuan mati Allah, tiga perkara ni kata Nabi dalam riwayat sahabat ini. Saya kena buka handphone saya kalau nak tahu riwayat sahabat ni. Tak apalah tuan, saya ringkaskan. Terdapat pula lafaz yang lain dalam riwayat yang lain, ada 4 tambah seorang lagi. Apa dia? Al-mar'atus salihatu, iaitu isteri yang soleh. Jika ada 4 ini, kita akan mendapat kebahagiaan hidup seharian, insya-Allah. Dan ini mendapatkan kita takarub, hubungan kita dengan Allah SWT, khususnya mohon perlindungan dan juga akhirat kita. Jadi saya pun cuba mencari apa huraian ulama hadis. Tuan-tuan, ini penting, terutama dalam makna al-markabul hani'u, yang dikatakan kenderaan yang elok. Tuan-tuan mati Allah, kenderaan yang elok di sini bermaksud kenderaan yang boleh menyampaikan kita kepada hajat-hajat dunia dan akhirat. Sama ada bernama tunggangan yang bernyawa seperti binatang, kerana binatang itu memang Allah ciptakan untuk limanafi'an linnas, untuk manfaat orang manusia, termasuklah orang Islam dan bukan Islam. Dan dihuraikan lagi oleh ulama, tuan-tuan, bila Ibn Hajar Asqalani juga menghuraikan dalam kitab Fathul Bari, menyebut tuan-tuan kenderaan ini juga tempat bukan saja menyampaikan hajat kita, tetapi juga tempat untuk berzikir pada Allah SWT. Ini poin dia tuan-tuan. Saya tak nak ulas yang 3 lagi itu masa lain, sebab masa kita terhad tuan-tuan. InsyaAllah sebelum isyak saya berhenti. Jadi tuan-tuan mati Allah, zikir ini yang kita dengar daripada rakaat pertama imam tadi menyebut tentang kepentingan kita mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila mana musibah Allah uji pada kita dan orang lain, sebagai satu doa yang melambangkan keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, doa berkenderaan ini Allah ajar dalam Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kadang-kadang naik kenderaan Emirates tuan Qatar kita dengar lah, Arab Saudi lain kita dengar, alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, ulama membincangkan apa hukum memiliki keperluan kenderaan tuan-tuan. Dia ada sifat wajib, ada sifat sunat, ada hukum yang mana jika nak menyampaikan hajat-hajat yang baik, seperti untuk mendirikan solat, kita jarak rumah jauh tuan-tuan dengan masjid, maka ketika itu jika solat tu fardu, seperti terutama solat Jumaat, solat 5 waktu yang lain tuan-tuan, khususnya kita orang lelaki ni, maka kenderaan mesti wajib kita miliki atas kaedah usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Apa yang menyampaikan kepada wajib, benda yang menyampaikan itu juga bersifat wajib, tetapi hendaklah dia dijaga dengan elok. Tuan-tuan Jadi itu sebabnya poin kat situ yang saya rasa begitu dekat dan ingin mengingatkan diri saya sepanjang masa dan diri kita bersama tuan-tuan, sebab hampir semua kita ada kenderaan.
Saya cuba naik ke Dan Awam sebelum pelajar masuk ke universiti baru ni. Alhamdulillah. Sampai juga hajat. Tapi bolehkah kita beramal zikir? Memang boleh sangat, tuan-tuan. Dengan syarat kita menjadikan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, selepas tentang zikir-zikir berjihad fisabilillah, kami membaca dah habis dah tentang bab zikir untuk berjihad fisabilillah. Zikir waktu perangnya, zikir begitu begini, tentang jihad fisabilillah ni. Selepas tu ada zikir ketika bermusafir atau berkenderaan. Sebab itu untuk rahmat Allah, seperti hadis yang saya rujuk malam ini, iaitu kitab Sahih Muslim juzuk yang terakhir, jilid yang ke-7, tuan-tuan, ada satu topik besar, Kitabuz Zikri wa Du'ai wa Taubati wal Istighfari. Satu topik tentang zikir, doa dan taubat dan istighfar. Dan guru kami, di antara guru-guru ilmu tasawuf kami yang saya nak sebutkan nama rahimahullah, iaitu seperti Dr. Muhanna daripada Azhar dan almarhum Ustaz Fauzi Awang di Masjid Kagara. Beliau mengajar kami tasawuf, tuan-tuan, menggunakan kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim ini dan juga Imam Nawawi kitab Al-Azkar ini, menyatakan bagaimana Nabi menggunakan hadis-hadis doa-doa ini dalam kehidupan seharian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, sebelum kita mengingatkan diri kita kepada beberapa hadis tentang doa yang banyak ini, tuan-tuan, izinkan saya mengkongsi beberapa fakta yang kita kutip daripada pelajar-pelajar saya lah, kalau kita katakan, bila mana mereka jauh daripada berjamaah, mendirikan ibadat secara berjamaah, dan mereka memenuhi hidup dengan mendengar, dengan melihat daripada perkara-perkara yang datang daripada benda ini, tuan-tuan. Saya tanya, ada yang lebih 5 jam, ada yang dah jadi addicted, ketagih kepada digital. Dan jiwa mereka, tuan-tuan, jiwa yang cukup mudah down, cukup mudah bersendirian, dan mempunyai banyak masalah emosi, termasuk mental. Hampir setiap tahun, tuan-tuan, tak kiralah Jabatan Quran dan Hadis, saya dah Jabatan Quran Hadis, kita kena panggil, kita jejak di mana pelajar ini, telefon mak ayah dia, macam guru, tuan-tuan, guru sekolah menengah kami ni. Sebab mereka mendaftar Jabatan Quran Hadis ni daripada ribuan orang mohon, yang terpilih bukannya ramai, tuan-tuan, setiap tahun. Jabatan kami ni 48 orang aja tahun 1 masuk. Ramai yang mohon, tapi bila dah mohon, bila dah daftar, maka bermula cabaran-cabaran. Dan bila mana mereka mungkin diploma keluaran tahfiz, tuan-tuan, di mana-mana lah, saya tak nak sebut JAKIM ke tak JAKIM ke, tetapi bila mana mereka tidak beriltizam dengan fardu berjemaah, maklumlah jauh daripada mak bapak, tuan-tuan. UM ini, baik universiti Islam tak Islam pun, individu tu sendiri macam mana mendirikan Islamnya seharian. Kalau dicari jalan yang kiri-kiri lah, kalau cari jalan kanan, alhamdulillah. Jadi bila kami tanya, saya setiap hari hampir seminggu tu 3 kali lah, tuan-tuan, memanggil pelajar-pelajar yang bermasalah ini. Ternyata bila kita tanya, di mana solat subuh anda, di mana solat isyak anda, pukul berapa anda bangkit waktu subuh, berapa jam diperuntukkan untuk mengulang hafazan, bagaimanakah zikir anda, berapa kali istighfar. Kami buat dalam bentuk, dalam pertanyaan-pertanyaan untuk bertanya. Ternyata bila bertemuan seorang-seorang ni, tuan, saya kena sediakanlah tisu. Kalau perempuan, kadang 2-3 kotak tu kena tisu, tuan. Dia akan cepat menangis. Masa tu dia macam-macam lah watak-watak. Tetapi ternyata saya nak berikan kesimpulan. Dalam beberapa tahun dah saya ditugaskan ini tahun ke-30, tuan-tuan, ya, sebelum bersara 6 tahun lagi ni. Ternyata mereka kurang zikir, mereka lupa berzikir.
Kalau saya nak katakan mereka tak solat, tetapi solat bukan pada waktu yang paling afdal, tidak berjemaah. Dan yang paling teruk sekali tuan-tuan, dahsyat sekali bila kita tanya berapa kali istighfar. Kalau tak baca Quran pun berapa kali istighfar. Sebagai kita, sebab lepas mayang pun bangkit semua, sibuk kejar handphone lah apa semua tuan. Masa dengar khutbah pun dia tengok handphone lagi, tengah tengok main game pula tu. Nak masuk tasmid Quran ni, kita ingat dia duk hafaz, tapi main game lagi tuan-tuan. Ada yang tak rasa takut untuk merasa bersalah, Quran yang telah dihafaznya hilang. Jadi trend-trend ini tuan-tuan saya kongsikan malam ini, nak ceritanya pentingnya kita untuk mendidik anak-anak ni untuk mengenali Allah, di samping melaksanakan benda yang wajib, yang fardu ibadat, juga zikrullah. Yang paling mudah tuan-tuan membaca Quran ni, takut salah baris pula, salah makhraj pula, dia jadi retention pula kat situ. Tetapi yang paling mudah, ala bizikrillah tatma'innal qulub, untuk menjadikan jiwa kita ni tenang tuan-tuan, kita kena basahkan lidah kita dengan zikrullah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, bab pertama dalam Sahih Muslim ni disebut oleh Imam Nawawi, Imam Muslim, dalam banyak hadis tuan-tuan ya, ada lebih kurang banyak hadis dalam kitab ini, topik ini tentang pertama galakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hassu ala zikrillah taala. Kita bacakan tuan-tuan satu hadis pada malam ini. Hadis ini saya yakin mungkin sebahagian tuan-tuan biasa dengar, tapi kita ulangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu. Ini tuan-tuan ada kursi ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairum minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Maksud dia tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ini satu lafaz ada kursi, aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Bila kita ingat Allah, Allah pasti ada bersama kita tuan-tuan. Dan aku akan bersama-samanya ketika dia mengingatiku. Allah ulang sekali lagi, apatah lagi bila menyebut zikrullah. Allah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi tuan-tuan paling minimum 100 kali menyebut la ilaha illallah. Istighfar Nabi minimum 70, lebih kurang, lebih lagi baik. Salawat kita tuan-tuan sebaiknya, kalau kata Syekh Muhaina itu, mi'atain, 200 kali sehari tuan-tuan. La masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Terutamanya kita jumpa ayat daripada 32 hingga 42, 44 suratul Kahfi, kisah dua orang usahawan, seorang kufur kafir, seorang yang muslim, tapi bila kebun dia habis ranap, di antara sebab dia tak lupa pada Allah. Jadi zikrullahnya kena banyak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kena cari masa tuan-tuan, jangan tak tinggal lepas solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terlalu banyak zikir-zikir mudah di samping Al-Quranul Karim yang kita kena baca. Alhamdulillah, kat sini saya dapat tahu tadi, tiap-tiap bulan tuan-tuan khatam Quran. Subhanallah, hebat, syabas. Tetapi juga jikalah pada mereka yang mungkin sibuk, tetapi tuan-tuan, kesibukan kita mesti disibukkan juga dengan ibadat dan ilmu untuk menguatkan amalan, dan di antaranya tuan-tuan jangan lupa zikrullah. Sebab itu Nabi kata dalam hadis tadi, jika dia mengingatiku dalam sekumpulan orang,
dalam sekumpulan orang, dalam kita berjemaah, maka aku akan mengingatinya dalam sekumpulan yang lebih baik daripada mereka. Ramai-ramai tuan-tuan, Allah akan ingatkan sipulan-sipulan yang berzikir ini. Dan jika dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Maksudnya lagi kita rapat dengan perintah Allah ni tuan-tuan setiap hari, maka Allah lagi rapat dengan kita. Jika dia mendekatiku tu sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Apakah huraian ulama hadis seperti Imam Nawawi dalam memahamkan makna hadis ini? Ada 3 yang paling ringkas tuan-tuan untuk saya kongsikan. Pertama, Allah memang suka dan cinta kepada hamba-Nya yang banyak keluar daripada lidahnya zikrullah. Apa-apa, subhanallah, benda yang baik. Kalau benda tak baik, na'udzubillah. Tengok kejayaan orang, Masya Allah lah, ini menjadi ungkapan lidah kita tuan-tuan. Wa ima kita nak menyempurnakan hajat, membuang toksid dalam tandas ke tuan-tuan, itu pun nak masuk tu pun kita tak lupa doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dah keluar tuan-tuan, ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adha wa 'afani. Itu doa tanda kita istighfar pula, keampunanmu ya Allah. Alhamdulillah yang telah yang telah menjauhkan daripada segala kesakitan, segala kekotoran. Jadi sebab kita, Allah izinkan buang air kita, alhamdulillah, paling tidak baik dan sebagainya. Jadi itu pun kena doa. Sampai begitu sekali. Bersama hubungan suami isteri pun ada doa. Memakai baju bismillah, seperti yang kita baca dalam syama'il apa semua tu. Jadi zikrullah ini tuan-tuan, bila dibaca, termasuk berkenderaan, bersendirian, beramai-ramai, di rumah pun kita ada masa paling tidak seminggu sekali untuk membaca zikir secara keluarga, membaca maksurat pagi dan petang sebagai contoh. Apa-apa juga tuan-tuan, doa wirid-wirid yang lain. Maka inilah sebabnya disebut oleh Imam Nawawi, umat Islam yang berada dalam keadaan ini, walaupun diuji dengan susah dan senang, maka Allah akan memberikan hidayah dan perlindungannya kepada mereka yang mengingati Allah, zikrullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dalam kesusahan-kesusahan dan ujian yang Allah datangkan juga pada mereka apabila menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan. Allahus Samad, bila Allah tu segala-galanya tempat pergantungan, maka akan ada jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan yang ketiga ni lagi hebat tuan-tuan, malaikat akan bersama-sama dengan orang yang banyak mengingati Allah, zikrullah ini, dan mengangkat segala doa-doa dan hajat. Pandangan Imam Nawawi ini tuan-tuan telah pun dijadikan sebagai satu kajian kepada beliau apabila beliau telah pun membuat satu kitab bernama Al-Azkar, zikir-zikir yang begitu tebal bila diterjemahkan dan menjadi satu amalan, terutamanya bila kitab Imam Nawawi ini tuan-tuan, dalam banyak-banyak kitab, tapi Imam Nawawi punya hadis 40 lah yang paling mendapat tempat. Kat Malaysia pun kita dah terjemah di peringkat JAKIMnya, mohon dikeluarkan insya-Allah. Tetapi nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana Imam Nawawi telah pun mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi SAW dan amalan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk memastikan mereka mendapat petunjuk Allah SWT. Buktinya tuan-tuan mati Allah, sahabat Nabi SAW walaupun setelah kewafatan Nabi SAW berjaya menyampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia dengan dakwah melalui akidah, syariat dan juga tasawuf
akhlak dan zikrullah. Sebab itu Imam Al-Ghazali membuat kitab Ihya Ulumuddin, digabungkan 3 ilmu akidah, syariat dan juga akhlak ataupun tasawuf ini tuan, digabungkan ketiga-tiganya. Dan dalam sejarah di Nusantara ini tuan, Islam sampai dalam keadaan yang cukup hebat melalui dakwah dan juga zikir. Sebab itu tuan mati Allah, akan kita temui kumpulan-kumpulan zikir ni di atas nama-nama tertentu, mungkin bernama tarikat dan sebagainya, tetapi mesti membawa sama akidah dan syariat. Jika tidak, tuan-tuan, dia akan mengalami banyak cabaran. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, saya nak sebutkan bagaimana Imam Muslim dalam kitab ini tuan-tuan, dia menyebut juga satu golongan yang mana Nabi sebut sebagai golongan Al-Mufarridun. Mufarridun ni tuan-tuan, apa dia? Mufarridun ini iaitu orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir dengan Allah ini, yang dijamin sebenarnya perlindungan Allah dalam semua keadaan, akan dipandang mulia oleh Allah dan juga makhluk-makhluk lain. Kematiannya kematian yang mulia. Apa juga ujiannya, kesakitannya yang sebenarnya diziarahi dan didoakan oleh ramai makhluk. Dan yang penting tuan-tuan, berakhirnya dia di muka bumi ini menjadi satu kemuliaan, bukan kehinaan. Sebab itu Nabi kata, maksud orang yang mufaridun ni orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Nawawi menyebut tuan-tuan, bagaimana golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya membawa Islam ke seluruh pelosok dunia, seperti Sa'd bin Abi Waqqas yang dikatakan telah menyampaikan Islam sampai ke China. Kekuatan seperti juga termasuk Muaz bin Jabal, pergi sampai ke Yaman menjadi gubernur. Ketika itu tuan-tuan, ya, bukan ada satu delegasi besar berseorangan membawa surat Nabi menyatakan ini adalah merupakan gubernur Nabi di sini, tetapi rupanya dalam perjalanan tuan-tuan, hanya ada Allah saja tempat mereka. Jadi zikrullah, ibadat, keyakinan, keimanan makin tinggi. Kerana zikrullah ini tuan-tuan, dia meletakkan pergantungan kepada Allah SWT. Sebab itu pesan-pesanlah kepada diri kita, keluarga kita tuan-tuan, walaupun berkenderaan ni ada radio, ada macam-macam, ada alat dengar, janganlah sampai leka, lupa tentang pentingnya menjadikan berkenderaan ini sebagai tempat kita berzikir. Jika tuan-tuan baca kisah-kisah sahabat ni tuan-tuan, bila dia pergi naik unta, naik kuda, pergi ke Syam sebagai contoh, daripada Madinah cukup jauh, walaupun nampak dekat dalam peta, tapi kalau jalan atas apa ni, atas dataran atas bumi ni tuan-tuan, dengan naik kenderaan unta macam-macam, lambat dan macam-macam, tetapi mereka sampai dan selamat. Kenapa? Allah memperjalankan mereka. Jika kita baca tuan-tuan bagaimana golongan tabi'in, sebahagian mereka membuka Spanyol dengan kerajaan Andalusia dengan apa tuan? Dengan zikrullah dan jihad. Sebab itu zikrullah dan jihad ni tuan-tuan merupakan satu zikir walaupun mendepani musuh Allah SWT. Itu saja tuan-tuan untuk kita mendapat pertolongan Allah, kerana di situlah nanti malaikat akan membantu. Walaupun kelihatan lemah, tak ramai, tetapi ramai pun kadang-kadang lebih ramai lagi musuh, maka sebenarnya itulah dia kehebatan zikrullah. Sebab itu ramai pengkaji geografi sebagai contoh yang mengkaji sekarang ni geografi agama. Ada satu bidang baru tuan-tuan, dia mengkaji demografi agama. Kenapa sampai di sana cukup pelusuk tu tuan-tuan pergi dekat di manalah, sampai kutub utara, kutub selatan, ada je orang Islam.
Orang Islam di mana saja akan ada masjid dan sebagainya. Jadi menunjukkan tuan-tuan sebenarnya itulah rahmat Allah. Yang kita tak sangka bagaimana Islam boleh sampai ke benua itu. Kalau benua Afrika ni kita rasa kita dah tak pelik lah, sebab dia atas sana ada Maghribi dan sebagainya, ada Mesir, sebelahnya tu ada Arab Saudi. Okey, nampak logik. Tapi bila pergi sampai ke negara belah China sana tuan-tuan, termasuk di Rusia dan sebagainya, menunjukkan di situlah kehebatan. Dan jika kita berada di negara-negara bekas Rusia tuan-tuan ya, Kazakhstan yang ada Tantan belakang tu, maka kita dapat tengok bagaimana sebenarnya Islam itu datang dengan ilmu ibadat. Dan zikir ini tuan-tuan menjadi kekuatan kepada orang Islam untuk mendapatkan rahmat Allah bagi meneroka tempat-tempat yang kelihatan sukar, tetapi akhirnya Islam berada di sana. Sebab itu disebut golongan ni golongan murabitun, golongan yang memakmurkan rumah Allah, Masjidullah, tetapi peranannya tuan-tuan dalam memakmurkan tempat sekelilingnya tidak dapat disangkal. Cuma mungkin tidak tercatat dalam sejarah-sejarah yang rasmi, tapi sejarah-sejarah yang memang diketahui oleh ramai pihak tempatan di sana tuan-tuan menunjukkan bahawa peranan ulama sebenarnya cukup hebat. Tidak ada yang dapat menafikan tentang sebenarnya negara kita Malaysia yang kita cintai ini sebenarnya dapat bertahan kerana masih lagi banyak ulama-ulama dan orang Islam yang mengamalkan syariat dalam semua bentuk, dan di antaranya ialah zikrullah. Ini dapat kita lihat apabila kenyataan-kenyataan ramai orang Islam di seluruh dunia melihat kekuatan di Malaysia ini ialah di samping ada akhlak tuan-tuan, kita mengamalkan zikrullah yang mungkin tak sama dengan tempat-tempat lain. Sebab itu tuan-tuan, zikrullah sama ada dalam bentuk bersendirian ataupun dalam bentuk wirid yang memang merupakan pilihan. Dia ketikanya wajib dalam solat betul, tetapi menjadi satu sunnah yang sunat untuk kita laksanakan dalam bentuk harian. Kerana tuan-tuan kita memerlukan pertolongan Allah SWT. Sebab itu sebagai dia punya muhasabahnya tuan-tuan, sebelum tidur kita boleh menghitung apakah telah kita laksanakan ibadat wajib bersama dengan zikrullah dan majlis ilmu. Dan jika belum lagi tuan-tuan ada kesempatan sebelum tidur itu, maka amalkanlah doa, amalkanlah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul binnas, dan jangan lupa untuk mengamalkan sunnah Nabi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira. Dan tidurlah, mohon kepada Allah semoga ibadat tidur itu sebagai ibadat. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, inilah kekuatan orang Islam. Dan kekuatan orang Islam terutama yang di Gaza, mereka bersedia dengan apa-apa berlaku ketika tidur, dan mereka insya-Allah akan menjadi syuhada kerana zikrullah sahaja tuan-tuan yang menjadi pergantungan mereka kepada Allah SWT. Ketika rumah dah roboh, sekolah dah habis, hospital macam-macam kena bom, tuan-tuan Quran pun terbakar, buku pun dah tak ada bila rumah roboh, tetapi mereka ada zikrullah. Di situ tuan-tuan kita terlalu banyak ruang-ruang yang nyaman, enak, kemudahan yang banyak, tetapi bimbang-bimbang kita banyak lalai. Tapi insya-Allah pada mereka yang sentiasa istiqamah dengan menjadi pengimarah masjid ini dengan ilmu, dengan ibadat, kita akan tidak sama sekali menjadi hilang punca. Dan insya-Allah tuan-tuan Allah, ini adalah merupakan satu khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah zikrullah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang lain, dan insya-Allah semakin hampir. Semoga ada kebaikan dan manfaat di atas sedikit tazkirah pada diri saya dan pada tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.